Assalamualaikum, kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah PBB episod 6. Jangan lupa kepada anda yang menonton, yang dah menonton 5 episod sebelum ni, subscribe di YouTube, like, share, komen, dan follow Ultrajang di semua platform media sosial, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn je belum ada kan. Okay, dalam setengah jam kali ni, episod baru ni, aku sekali lagi tidak bersorangan. Seperti biasa, aku ada Jang. Hello Malaysia. Dan juga aku ada Isaac. Ya, saya. Okey, kita ada 4 topik panas, tapi kita terus pergi topik yang pertama, iaitu MFL. Baru-baru ni baru cakap yang dikeluarkan kenyataan, dia, tak silap aku, dia sahkan 3 pasukan Liga M3 telah dijemput untuk menyertai saingan Liga Super. Tetapi Jang, bukan Perlis. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab sebelum ni Perlis ada ura-ura cakap kita dah ada lock sponsorship deal dan kita mampu untuk bersaing dalam saingan Liga Super, tetapi MFL dah matikanlah benda tu. So, pendapat kau? Kesian Perlis lah. Kesian Perlis tak ada tim. Tapi sebab dia dulu tragedi dia dulu tu terlalu teruk sangatlah bagi aku kan, dengan sponsor yang begitu banyak, claim ada orang sponsor tu, ada orang sponsor ni, Dah bawa nama besar. Dan nama besar tu sendiri mulakan kenyataan kami tak ada sponsor pun. Macam tu kan. Jadi teruk sangat lah kan scam dia tu. So mungkin tak nak scam lagi sekali. Dia punya dia punya dokumen tu, mungkin baca dokumen ni scam ni kan. Tolak awal-awal. Jadi daripada banyak masalah, tolak Perlis awal lah. Okay lah. So Perlis boleh berehat lagi. Masih boleh berehat. Masih boleh berehat. Cukupkan jumlah penduduk dulu, tambah lagi 5 orang. Dia yang best dengan apa? Kita tengah struggle nak cukupkan liga ni kan. Kata lah. Tapi Perlis datang, tak apa lah, kau tak payah main. Tak apa, kita tak cukup, tak apa lah. Aku macam tu. Tajuk tu memang kelakar. Tiga nama yang MFL dah sebut yang ditawarkan tu, iaitu Immigration, KL Rovers dan juga Hari ni FT. Isaac, kau pendapat kau yang aku tak silap kau pun mengikuti rapat saingan M3 musim lepas. Tetot ni telefon siapa ni? Apa pendapat kau untuk pasukan Liga M3 ni lah naik? Dia bagi aku tak ada masalah pun. Kalau contoh, sebab sekarang ni yang confirm turun daripada Liga Super adalah Kelantan FC. Okay. So ada satu tempat kosong. Okay. Tapi kalau dengar sekarang, Immigration, KL Rovers, Hari ni FT, tahun lepas masa main M3 pun ada dengar ura-ura masalah. Ada masalah dalaman, ada masalah gaji sikit. So sebenarnya aku takut kalau andai kata tim M3 ni naik ke Liga Super, lagi teruklah masalah gaji. Aku setuju juga sebab kalau kita amati betul-betul, perbelanjaan untuk pasukan Liga Super dan juga M3 jauh beza. Jauh berbeza. Terlalu jauh berbeza. Dan kalau dalam saingan M3 pun pasukan-pasukan ni hadapi kesukaran untuk bayar gaji on time, untuk elakkan masalah keuangan, untuk tak cut cost pada hari perlawanan. Betul. Macam mana dia orang nak beraksi dalam saingan Liga Super kan? Tetapi kalau tanya aku still nak MFL kekalkan, kalau 10 ke 11 ke biar je. Mainlah 3 pusingan ke, 4 pusingan ke, 5 pusingan ke. Walaupun benda tu akan menyebabkan berlakunya masalah keuangan juga kepada pasukan Liga Super, tetapi mungkin ada package yang mereka boleh deal lah, pasukan-pasukan Liga Super ni. Keuangannya mungkin kukuh, dan kebanyakan pasukan yang ada masalah keuangan musim lepas nampak gaya. Aku cakap kebanyakan bukan semua. Dah macam ada okey sikit lah keuangannya selepas mendapat garanti ataupun jaminan daripada beberapa pihak. Tak termasuk Kedah, KL dan Sabah. Dengan Sabah, kawan saya bagi tahulah Sabah 4 bulan lagi sangkut, tapi tak tahulah betul ke tidak. Jang, kau rasa kalau benda ni diteruskan lah, klub M3 ni naik? Aku sebenarnya nak dia naik. Kalau dia cerita dia macam ni, satu klub turun, Kelantan, MFL buka, maknanya satu slot je lah kosong. Tapi MFL bagi 3 klub. Dia bagi 3 sebab
ada kebarangkalian 2 lagi pasukan akan turun juga. Yes. Oh, ada Ada kebarangkalian iaitu KL dan Kedah tu. Itu. Katalah tak ada. Okey. Kata kalau news yang kita baca untuk mencukupkan 14 pasukan. Kelantan dah turun 1, dia open kepada 3. Kalau ikut patutnya tak payah open 3. Juara je terus naik. Dia boleh cakap macam tu. Maksudnya immigration juara kan? Ya, immigration. Maknanya Kelantan turun, immigration terus naik. Tapi bila MFL beri peluang kepada 3 pasukan, aku nampak sebenarnya kemungkinan daripada 3-3 ni pun belum tentu. Jadi lebih baik open 3. Mana tahu sebenarnya hari ni FT yang lebih bersedia. Dan faham. Dokumen lengkap lah aku rasa. Faham. Dia sebab kalau kita tengok page immigration, dia dah buat selection pemain. Betul, dia dah Dan open. antara dia terbuka kepada kaki tangan. Dia kata kan kaki tangan immigration nak memang boleh main. Bila aku baca tu macam mana kalau dia naik Liga Super, adakah kaki tangan dibenarkan pemain sebab dia pro kan? Ya. Kalau kau tak boleh ada kaki tangan, Betul. semi pro jadi dia. Betul. Jadi mungkin katalah buka ada 3, tapi sebenarnya immigration tak nak pergi. Oh, maknanya bila kau cakap macam ni, MFL nak menjaga muka pasukan-pasukan ni lah. Dia tak nak, okay, immigration kau je lah pergi, tak nak. Takut kau pula tak boleh. So dia buka, okay, 3, siapa-siapa yang layak ni pergilah nanti. Macam tu. Sebab aku rasa hari ni FT mungkin yang paling layak pergi. Paling layak. Berdasarkan pemain yang mereka ada musim lepas. Khalid Jamlus contohnya. Khalid Jamlus berada di management. Di bahagian Sebab tu antara syarat dia. Yeah. Syarat yang diperlukan. Kena ada orang dalam kena ada management, kena ada staff selain daripada pemain lah. Kewangan lah itu ni apa semua. Macam aku cakap lah, tak pemain mereka pun hampir solid lah. I hampir boleh bersaing dengan pasukan super. Dia ada Hafiz Kamal tak selaku, ada Mat Yu, ada banyak sebenarnya, tapi sekarang ni aku dah tak ingat lah. Kalau kau tutup kamera tu, mesti aku ingat nama-nama ni. So harap-harapnya adalah untuk hari ni FT. Kita tunggu apa kesudahan drama ni nanti. Adakah salah satu daripada 3 pasukan ni akan naik, ataupun 3-3 ni naik, ataupun tak ada naik langsung, ataupun Perlis nombor 8 naik. Tak, macam aku cakap, Perlis kena tambah dulu dia punya jumlah penduduk. Sekarang ni 8 orang. Kelab kena ada pasukan, kena at least 23. Tapi tetap apa yang menarik, apa dia? Walaupun Perlis tak dijemput, Perlis dah hantar dokumen. Betul. Perlis dah hantar dokumen dekat MFL. Itulah namanya kesungguhan. Yes. Padahal apa aku dengar, gaji tahun lepas tak settle lagi. Macam mana ni? Tapi ada tak kemungkinan kelab yang layak ni tadi dia menjual slot dia? Ada dengar-dengar benda tu mungkin berlaku. Ada disebutkan musim lalu, tetapi setakat ni kesahihannya belum ada lah. Okay, so kawan kita di Melaka tu macam nak beli. Alamak. Dia nak main Liga Super. Mungkin dia nak beli slot tu kalau boleh dijual dan dibeli. Jual belilah. Sebab benda tu bukanlah pelik pun, dah berlaku sebelum ni kan. Contohnya apa? Sarawak United kata. Sarawak United alamak, I lupa lah. Selangor United tukar ke Sarawak United. Lebih kurang macam tu lah kan. Selangor United. Sarawak United beli. Kan. Sebab tu Sarawak kena turun. Dan Sarawak pernah hantar tim main dekat sini kan, yang main 12 orang je dia hantar. Betul. Dalam musim lepas. Sebabkan batu kewangan kan. Main lawan Sains. Betul. Musim lepas. So masalah juga ni. Banyaklah masalahnya. Jadi kita tunggu kesudahan drama ni. So kita tutup topik pertama, kita pergi ke topik kedua. Ni pecah, internet pecah hari tu. Ramai orang turun tengok Terengganu FC training. Mungkin tak ada benda yang menarik untuk dibuat di Terengganu. Aku assume Kemar bah. Takkan tak nak main dang. Main dang 2-3 papak. Tapi faktor Akia Rashid dengan Sawawi. Okey, itu alang-alang kau dapat, itu yang aku nak tanya. Adakah, sebab aku pun kurang jelas dengan situasi di Terengganu macam mana, adakah memang sebelum ni penyokong memang turun tengok dia orang training, ataupun disebabkan faktor pulangnya anak kesayangan Terengganu yang berasal dari Dungun, Safawi Rashid, dan juga kehadiran Akia Rashid, adakah kedua-dua pemain ini memainkan faktor besar yang ramai penyokong turun? Aku rasa itu memang faktor besar. Yang kedua ialah sebenarnya tim lain pun tak pernah buat open punya training macam tu. Cuba Negeri Sembilan buat kat Kuala Pilah, ada tak orang tengok? Tapi kau kena ada nama jugalah. Nama besar kau kena buat. Ataupun dekat Padang Rahang ke kan. Mungkin ramai juga orang tu, mungkin ramai orang tengok training. Tapi kalau kita tengok dekat saya tengoklah masa video tu dah viral, gambar tu dah viral, ramai penyokong. Saya check lah media sosial Terengganu. Adakah dia bagi tahu kita orang training kat sini, korang semua datang lah. Tak ada. Sehari sebelum tu dia just post, esok kita start training. Tu je.
Maknanya faktor pemain lah. Maknanya dan apa ni mouth to mouth punya reaction lah. Orang cakap dia orang training kat sini so kita pergi. Menyentuh, aku pun setuju juga sebab antara faktor ramai ialah kehadiran semula Safawi dan juga Akhir Rashid, tetapi berhubung dengan kes ni, kes penyokong Terengganu ramai turun ni, aku nampak, aku tak nak cakap perbalahan, aku mungkin cakap banter lah, gurauan di laman social X. Seorang individu yang kerap mereview jersey, dia naikkan posting ni lah yang cakap lebih kurang macam ni, aku tak berapa ingat, yang lebih kurang macam ni, Terengganu relax je, tak perlu nak merayu-rayu kepada penyokong untuk turun, tapi bila training ramai orang. Kemudian benda tu dijawab balik oleh salah seorang penyokong lain yang tak silap aku dia penyokong pasukan asal Akhir dengan Safawi Rashid ni. So dia macam balas balik lah, tak perlulah nak kaitkan dengan pasukan lain. So adakah kau okey dengan benda ni? Aku cakap friendly banter, tetapi kadang-kadang kita tengok macam serius pun ada perbalahan ni. Aku miss benda. Tapi kau okey tak? Macam dia yang individu A ni tak sebut pasal mana-mana pasukan pun, tapi berdasarkan statement dia obvious dia menujukan kepada salah satu pasukan tu lah, dan individu B membalas balik. Patut ke? Patut dibalas dan patut kedua-duanya patut ataupun Kedua-duanya patut. Kerana kalau tidak bola kita sunyi. wah. Kan, benda banter tu sedap. Okay. Benda banter tu yang menyebabkan kita nak tahu. Daripada tak tahu jadi tahu. Okay. Isaac? Banter tu free marketing lah sebenarnya. Saya setuju je. Kalau macam kita balik ke zaman 7-8 tahun lepas, masa tu saya rasa lagi kau banter ni, dengan semua Ultras akan buat poster. Contoh macam kalau contoh Negeri Sembilan Terengganu, Negeri Sembilan akan buat poster yang menggambarkan Terengganu kena penyu ni, Penyu menangis. Penyu menangis ke apa kan. Itu yang kurangnya sekarang. Sekarang ni drama tu makin kurang. So bola sepak kita makin bosan. Aku tak pernah banter orang. Susah untuk jaya. Aku tak pernah banter orang. Oi, berpeluh lah. Pengajar jangan. Okay. Cukuplah setakat tu. Kita tamatkan awal untuk separuh masa pertama ni. Suka aku ingatkan kita masih berada di studio di Umangai Studio dan Umangai Cafe. Terima kasih pihak Umangai kerana masih membenarkan kami membuat rakaman di sini. Jadi kalau ada yang berminat untuk menggunakan studio ini juga, ambil gambar raya. Ambil gambar raya. Macam-macam boleh buat kat sini. Boleh hubungi Umangai Studio di semua media sosial ya. Betul? Nanti ada dekat description nanti. Description nanti ada, kita bagi, nanti boleh contact. Jadi dengan itu kita tamatkan separuh masa pertama ini. Rehat sekejap. Bersambung babak kedua, kita nak cakap pasal Negeri Sembilan pula. Sebelum ni aku tengok di media sosial dan di grup-grup WhatsApp ramai menuduh, melemparkan dakwaan yang kononnya pihak pengurusan sama masih lambat buat kerja, gaji masih tak dibayar, coach ataupun technical director masih belum diumumkan, player pun tak nampak bayang. Tetapi aku rasa dalam masa tempoh seminggu ni juga dia telah diumumkan technical director yang baru, iaitu Effendi Malik, bekas pemain Negeri Sembilan, bekas penyerang Negeri Sembilan. Dan aku dengar lah, ni info sahih yang aku dapat, gaji sudah dibayar, Jang. Ya, gaji sudah dibayar. Adakah terlalu lambat ataupun okey je? Okey. Tak ada masalah. Ada pasukan lain tak dibayar lagi. Ada pasukan macam Mak Yu hari tu ada up status Melaka masih tak bayar lagi. Itu pun nak main Liga Super. Ya. Tak sedar diri. Tak, yang masalah gaji tu Melaka United ni Melaka FC. Oh, okey. Maafkan saya Melaka United. Maafkan saya Melaka FC. Jadi kalau Negeri Sembilan dapat boleh bayar dalam masa tak sampai 6 bulan kan. Okey lah tu. Okey. Ada lagi ke bunyi-bunyi sebelum lepas tu? Ada yang macam gaji. Tapi itulah dia tiba-tiba senyap, tak ada siapa bagi tahu pun dah bayar gaji. Sepatutnya diumumkan lah. Kita dah bayar gaji, benda dah selesai, ada gambar player senyum pegang ambil yang salam ke. Kan? Jadi berita tu akan lenyap. Faham. Tapi bila tak diumumkan, dia akan sentiasa berjalan lagi lah. Mungkin ke sebenarnya pengurusan baru ni mengikut resmi padi, makin tunduk makin berisi?
aku kebetulan aku ada berjumpa dengan CEO Okay. dekat kedai kopi. Oh, ada di setting ke terjumpa? Tak terjumpa. Okay. Terjumpa. Dan aku sekejap je aku jumpa dia. Aku tanya macam mana sebulan ni. Dia kata kalau dia ada cerita lah. Dan aku rasa dia kata tak payahlah cerita dekat podcast. Tapi aku perlu cerita sedikit. Okay. Aku rasa sebab kena bagi kredit dekat dia lah. Okay. Sebenarnya. Dia bukan duduk sajalah. Dia ada banyak benda. Dia pergi situ, dia pergi sini, dia buat tu, dia buat kerja ni. Dia buat kerja lah contohnya dia kata benda pertama yang aku kena buat dekat office ialah kena buat SOP supaya kerja berjalan dengan lancar dan betul. Mungkin sebelum dia tak ada SOP. Contoh lah. Mungkin aku pun tengok banyak juga dia. Aku rasa hari tu dia ada up yang untuk squad bawah 20 dah ada home ground, dah ada base. Bawah squad bawah 18 Presiden Piala Beli, tak silap aku lah, semua pasukan bawah-bawah ni dah ada home base nya. Kalau squad sini berada di Paroi, mungkin aku tak berapa ingat tempat dia, maafkan aku. Tapi contoh squad bawah 23 dia orang base di Pilah, squad ke bawah tu lagi di Tampin, macam tu lah yang aku nampak. So At least nampak gaya pada awalnya ni masing-masing setiap pasukan tu dah ada home ground lah, which is very very good. Kita nak sentuh lagi sikit memandangkan isu gaji dah selesai. Ada beberapa lagi transfer rumours yang kita dengar. Hari tu kawan aku Zulhelmi Zainal Azam buat satu posting di X. Katanya Zamri Ramli sedang dipancing oleh Kedah. Tapi kalau Zulhelmi Zainal Azam ni kita susah sikit nak sangkal lah dia punya informasi kan. Dan aku pun sempat berjumpa dengan dia, aku ada bincang-bincang, tanya-tanya sikit. Dia cakap info dia sahih. Dan info yang aku dapat juga sahih, bahawa masih tiada rundingan ataupun tiada Zamri belum dapat panggilan lah. Zamri nafikan. Zamri nafikan. Dia nafikan. Tapi Zamri berada di kampung halamannya di Kedah, tak silap aku. Okay. Itu Zamri orang Kelantan ke? Zamri orang Kedah. Kulim bahang. Kulim. Awak tak abang. Tapi dulu dia kata aku dia Kelantan. Dia game kau kot. Mungkin rumus tu sebab dia orang nampak Zamri kat Kedah kot. Mungkin juga lah. Zamri masuk Kedah. Tapi bukan nak menafikan Zulhelmi Zainal Azam. Just kita share informasi lah. Ada satu lagi yang aku dapat dengar ni, Isaac. Kau WhatsApp aku semalam. Kau cakap ada pemain import daripada negara matahari terbit nak datang ni. Siapa? Itulah. Yang pastinya pemain tu bukan yang PM fanpage. Tapi betul, beliau daripada Jepun. Boleh saya sebutkan nama? Sebut je lah. Sasaki. Sasaki Aku tak bagi nama penuh supaya korang cari sendiri. Lama belagak betul dia ni. Sasaki kalau ikut rekod tahun lepas dia tak ada tim. Dia tak ada tim tahun lepas. Okay. Sebelum ni dia main J3. Okay. Masih muda, berumur 25. Position? Attacking midfielder. Number 10. Yes. Kita dah ada number 10 belum? Belum. Okay, menarik. Umur dia berapa? 25. 25. Masih muda. Dulu pernah main Jepun bawah 19 tahun. Paling last untuk main skuad kebangsaan lah bawah 19 tahun. Okay. Ada tak pencapaian dia dengan skuad Jepun masa tu? Tiada. Okay, tapi dia masih muda. Masih muda. Okay tu. So saya rasa bagus je untuk try. Okay, Jang setuju? Bersetuju. Sebenarnya kalau dekat Jepun normal je tu. Contohnya kita dulu pernah bawa Bruno. Bruno adalah Negeri Sembilan. Bruno Sammartino. Bruno Suzuki. Kelab pertama dia di Malaysia adalah Negeri Sembilan. Yes. Dia datang daripada Singapura rasa kan, Niigata kan macam tu kan. Okay, Dah tak ingat. Tapi dia dulu bermula dengan Urawa rasa aku. Okay. So Urawa patutnya dia akan pergi besar lah. Tapi dia datang ke Malaysia akhirnya. So mungkin di Jepun benda tu normal kot. Kau bermula dengan ni dan tak ada kelab. Sebab saingan dekat sana tinggi kan. Dan dia datang ke Malaysia. Dan akhirnya bertemu jodoh di Malaysia juga. Bertemu jodoh di Malaysia. Alhamdulillah. Tapi cerita yang aku dengar lebih menarik sebenarnya. Satu lagi aku dengar dia player Jepun tu lah. Yes. Dikatakan dia sebenarnya lebih kepada selain daripada dapat dia sebagai pemain, dia kelab apa je nama kelab dia? El Heme FC. El Heme Mexico. dia Ehime FC. Okay. Dia lebih kepada deal dua kelab tau, antara Ehime dengan NSFC. Oh. Loan ataupun apalah.
So aku cakap ni walaupun benda tu masih belum disahkan lah. Okay. Tapi dia lebih kepada persepahaman antara dua tim tu ni. So ada kemungkinan dalam di masa hadapan jika deal tu berjaya, kelab ni juga akan ambil player daripada NSFC jika dia tengok benda tu dia ada potensi. Faham. Oh, menarik kerjasama dengan kelab Jepun lah ni. Ya, dia bukan sekadar sign player. Faham. Okey. Aku dapat berita juga ada seorang pemain daripada Kelantan yang mungkin akan tiba, Ikhwan Yazid. Musim lepas tak silap aku dia ada lebih 10 appearance tak silap aku, dan dia berjaya jaringkan 2 gol dalam saingan Liga Super. So welcome seorang lagi pemain muda yang aku rasa kena juga dengan tema Negeri Sembilan musim ni. Muda ni tak adalah muda sangat, bukanlah 19-20, tidak. Dia pun attacking kan? Ya, attacking midfielder juga. So aku rasa cantik. Ini juga yang yang Altrajang ratibkan selama ni, nak pemain muda. Kita perlu ada pemain muda untuk terus maju ke depan kan. Cuma kalau boleh kita nak tengok juga pemain yang daripada skuad Piala Presiden dan Piala Belia dinaikkan. Tapi tahu tak, sebelum dia masuk Kelantan dia daripada mana? Daripada mana? Piala Presiden Negeri Sembilan. So kembali. Yes. Memang ramai sebenarnya Piala Presiden kita keluar. Yes. Dan datang balik. Yeah. Tapi aku terpaksa sebut lagi satu. Tak boleh. Dia masuk. Kita tak ada lagi jurulatih. Okay. Contoh. Tapi aku tak tanyakan benda tu. Sebenarnya jurulatih tu dah ada. Semua belum di-announce. Semua belum di-announce. Dan setiap pengambilan pemain memang melalui jurulatih juga. Okay. Jurulatih yang telah pun dipilih itulah. Iaitu? A. Kan ada dua itu kan, A dengan B kan. So A. Sebab aku kena cakap macam tu sebab episod lepas kita ada beritahu. Betul. Pengambilan pemain tapi ketua jurulatih tak diumumkan. Hasil siasatan aku dekat sana mengatakan memang dia tak announce je sebab A ni tidak berada di dalam negara sekarang. Jadi dia balik nanti. Tapi setiap pemain yang dia ambil termasuk yang daripada Jepun tu semua melalui A juga. Okey, faham. Persetujuan A lah. Jadi harap-harapnya kepada semua penyokong skuad Negeri Sembilan, skuad NSFC, kita bukan nak cakap apa yang Altrajang cakap ni sahih ataupun dalil nakli yang kau tak boleh nak nafi. Cuma ni hasil siasatan. Kalau salah kami minta maaf, tetapi kami dah buat yang terbaik untuk sampaikan segala benda yang boleh kami sampaikan. Jadi diharap jangan buat spekulasi liar lagi lah lepas ni. Jangan lemparkan tuduhan apa semua. Bukan nak, sekali lagi aku tekankan, bukan backing pengurusan baru, tetapi pendapat aku dan aku rasa pendapat Altrajang juga. Setakat ini apa yang pengurusan baru buat adalah benda yang patut dibuat dan patut dibuat daripada dulu lagi. Dan akhirnya kita nampak, so kita kena bagi sokongan dan bagi masa juga. Selain daripada itu, ada lagi satu isu minggu ni. apa dia? Ada player kita dah rasmi keluar daripada Negeri Sembilan. Siapa? Sean Salvaraj. Sean Salvaraj. Dia ke mana? Dengar cerita Pahang. Seri Pahang. Sebenarnya mengikut maklumat sahih yang aku dapat melalui ChatGPT dan juga teknologi AI lah. Actually kebanyakan pemain ada di offer. Dia pemain yang musim lepas lah dengan skim gaji baru. Ya. Jadi mana yang rasa boleh dia akan stay. Mana yang rasa dapat offer lebih tinggi dia pergilah kat situ. Dan Sean adalah orang yang mendapat offer yang lebih tinggi di Pahang kan. Jadi dia pergi. Aku pula nak ulas sikit pasal skim gaji baru ni. Aku rasa langkah yang diambil oleh pihak pengurusan baru untuk memperkenalkan skim ni aku rasa sangat tepat sebab beberapa musim ni aku rasa mungkin gaji pemain NSFC agak besar. Ya, betul. Dan aku tak nak cakap overpaid, tapi benda tu akan membebankan pasukan apabila semuanya persetujuan yang dilakukan semuanya atas angin. Contoh, okey kita ada contoh kita ada 100 juta. Musim ni kita ada 100 juta untuk dibelanja. Tapi benda tu cakap je, belum turun, duit tu tak ada. It's not hard physical duit physical tu tak ada. Jadi bila dicanangkan sebegitu, kemudian pihak ini pun berbelanja tetapi selepas 2-3 bulan masih tiada duit, itu yang menyebabkan tunggakan gaji semula lah. Jadi dengan adanya skim gaji baru ni aku harap akan mengurangkan risiko NSFC berdepan dengan masalah kewangan. Okey, masa dah nak suntuk ni, kita dah hampir ke 10 minit terakhir. Aku just nak tanya sikit. Pelantikan Effendi Malik, Jang, kau okey? Sangat okey.
In fact kita ada pernah interview dia sebenarnya pada tahun 2019 Okay. di Padang MBS, Padang MPS. Tapi masa itu dia adalah dia seorang jurulatih di Gambang di AMG. Dan aku hanya tanya dia berkaitan dengan pembangunan lah. So aku rasa aku dah cakap sebelum ni, kalau kita ambil seorang dia pembangunan duduk kat atas sebagai technical director, aku rasa pembangunan akan dipandang lah berbanding sebelum ni. Bukan aku kata sebelum ni tak pandang, tapi berbanding sebelum ni lah. So akademi-akademi kat bawah ni sepatutnya merasa lega lah. Orang yang duduk dekat atas ni adalah orang yang paling betul sekali. Paling betul datang daripada pembangunan. Okay. Dia tak akan pandang kepada pembangunan. Kita terutama transisi daripada pembangunan naik ke atas. Harapnya tak disisikan bakat yang ada dan peluang yang ada yang akan diberikan oleh Effendi Malik ni. Okey, kita ke topik terakhir lah. Memandangkan masa pun dah tak banyak. Kebelakangan ni kecoh, bukanlah kecoh. Aku rasa FAM kot yang keluarkan statement yang kami akan lebih giat mencari pemain warisan. Isaac, kau okey ke semakin ramai pemain warisan ni? Kalau betul pemain warisan tu proven, bukan setakat okey kau main liga luar, kau patut main Malaysia. Tak. Kalau kualiti kau lebih kurang macam tak okay, bawah lagi kualiti daripada pemain sedia ada. Ingat tadi nak sebut nama tadi? Tak, saya tak sebut nama. Dan saya tak faham, okey kalau contohlah hari tu lepas Piala Asia naik isu pasal Wan Kuzin. Adalah saya baca tweet dekat ciapan dekat X. Ada yang kata macam Wan Kuzin kau tak nak sibuk kau ni semua. Yang buat pemilihan ni nanti untuk pemain warisan adalah Kim Panggun. Kau jangan kacau kerja dia. So kalau betul Wan Kuzin perform, tapi kau tak tahu mungkin dia lagi power daripada Kim Panggun brother tu. Berapa UCL dia ada? Aku rasa patut limitkan lah kot. Itu yang aku rasa juga. Aku rasa okey, dia dah sampai ke, aku nampak ni macam kegairahan untuk menambah lebih banyak talent. Aku fine. Sebelum ni pun kita ada cakap kalau kenapa kita nak ambil pemain yang dah berusia, contohnya Liridon, Guilherme Dipola, Sumare. Tapi kena ingat balik untuk dapatkan title pemain naturalisasi tu dia kena beraksi 5 tahun minimum di Malaysia kan. So dah makan 5 tahun kat situ. Jadi aku rasa ni pemain warisan ni mungkin cara tersingkat untuk mereka dapatkan pemain barulah. Aku juga macam Isaac, tak ada isu, cuma sampai bila, kan kita ada cakap bincang sebelum ni kan bahawa ini hanyalah untuk sementara, tetapi sampai bila tu nampaknya masih tiada kesudahan. So aku sebut sikit nama-nama pemain yang disebut-sebut. Mats Dial, aku rasa nama dia, Naim Garcia, Barcelona B, PS Eindhoven, Jason Van Duiven dan salah seorangnya Wan Kuzain lah. Tak ada ke nama macam Awang ke Ahmad ke? Okey lah, tu tadi Naim. Cuma belakang dia Garcia lah. Sebab orang yang sebab aku sebenarnya concern dengan kitanya pembangunan. Dia orang every weekend ada dekat Padang. Tapi kalau dia parents lah. Parent dia orang kurang 2 tahun tak pergi kenduri dah. Sebab every weekend dia orang dekat Padang tengok anak dia dalam pembangunan. Lepas tu boleh baca news macam tu. Kalau aku lah sebagai parent, aku menahan geram lah kot. Betul lah, itu juga. Itu antara faktor yang aku kurang bersetuju sikit. Kalau tak diberi peluang kepada pemain-pemain grassroots ni kan, pemain kaum B ni, aku tak tahu untuk apa. Jadi untuk apa kaum B ni dibuat kan? Infrada ada, AMD, every week. Even pagi tadi ketika aku beriadah di Kompleks Belia dan Sukan, ada tournament, ada mini tournament tadi, bawah 8 sampai bawah 12 kot. Meriah, ibu bapa semua ada. Aku nampak kanak-kanak ni pun semangat beraksi. Jadi tak nak semangat tu luntur lah. Okay. Isaac ada apa-apa nak tambah, Isaac? Tak ada. Tak ada. Muka pun macam ngantuk tu. Malam tadi tengok EPL. Apa keputusan malam tadi? Ada keputusan biasa? Episod ni akan keluar besok. Malam ni MU lawan. Oh, tak nak cakap dulu lah. Saya sebenarnya segar sebab MU menang malam tadi. Okey lah, boleh kita rangkumkan perbualan hari ni? Boleh. Okey. Dan kalau boleh kita jemput CEO datang. Saya dah cakap dengan producer hari minggu lepas. Tapi saya rasa producer ni, iaitu Abang Tom ni, makan gaji buta. Betul. Dasar Liverpool. Tak habis-habis sidai. Tapi kita akan paksa Abang Tom untuk dapatkan CEO. InsyaAllah doakan kita dapat bawa CEO ke episod ke PBB minggu depan untuk kita tanya lebih banyak soalan berkaitan pasukan NSFC dan semua pasukan di bawah NSFC lah musim depan, musim ni. Jadi
Setakat itu saja, dah melebihi waktu kecederaan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Umangai Studio dan Umangai Cafe membenarkan kami rekod di sini. Ingat, kalau korang nak perlukan studio untuk fotografi, untuk video apa sebagainya, boleh contact Umangai Studio. Jangan lupa, sekali lagi aku ingatkan, subscribe Ultrajang TV di YouTube. Kalau nak tahu ada video baru ke tidak, klik notification bell. Boleh like, share komen, share pendapat, bagi idea juga topik apa yang korang nak kami bincangkan. Boleh, kami akan usahakan. Follow kami di semua platform media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Jadi aku Kit, kita tamatkan episod 6 ni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.